Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Syahbin Kasau. Nombor milik saya 09DM23F1021. Okay, so hari ini saya akan membentangkan projek inventor kami. Okay, kami terdiri daripada 4 orang dan saya memilih 4 part dalam projek ini. First, saya akan menerangkan tentang clean hook. Okay, ini adalah hasil daripada projek saya. First part saya iaitu clean hook. Okay, first saya akan membuat bahagian bawah ni dahulu. So pada panjangnya saya gunakan format mm. So panjang bawahnya saya gunakan 100 mm. Untuk ketinggiannya 43. Dan untuk lengkung bahagian ni menggunakan radius 12. Dan seterusnya saya extrude dengan ketebalan 22 mm. Next, saya fillet pada bahagian ini untuk mendapatkan lengkung. Next, saya menggunakan work plane untuk membuat extrude pada bahagian batang tengah ini. Saya menggunakan XZ plane. So, pada bahagian bawah ni saya juga extrude dengan ketinggian 22 mm. So, pada bahagian ni saya menggunakan loft untuk menyambungkan bahagian tengah ini dengan bahagian bawah. So, next saya membuat bahagian tengah ni dengan 2 bulatan. Satu diameter 20 dan lagi satu lagi diameter 30 mm. So, next saya akan extrude dengan ketebalan dia 5 mm. Next saya pada bulatan dengan radius 20 mm, saya extrude dia dengan ketinggian 31 mm. So pada bahagian atas ni saya menggunakan thread untuk membuat bahagian sini. Dan next saya chamfer pada bahagian atas sini untuk mendapatkan lengkungan di sini. Dan akhir saya membuat lubang pada bahagian atas sini untuk membuat lubang untuk skru. Dan akhir saya fillet pada bahagian bawah ini. Okay, pada part yang kedua iaitu lock nut. Okay, first pada bahagian ni saya menggunakan bulatan dengan radius 30 mm pada bulatan yang besar, dan pada bulatan yang tengah ni yang kecil saya menggunakan radius 16 mm. Next, setelah saya extrude, saya membuatkan bulatan pada bahagian atas ni. Bahagian bulatan atas ni dengan radius, dengan panjang daripada tepi kepada tepi ni dengan panjang 6 mm. Dan pada tengah ni pula saya gunakan thread untuk membuat bahagian tengah ni. Okay, itu saja pada bahagian ni. Dan akhir sekali pada bahagian yang saya buat pada projek saya kali ni ialah washer. So, first bulatan yang radius untuk bulatan yang besar ni adalah 30. Dan bulatan untuk bahagian tengah ni adalah 17. So, lepas saya extrude dengan ketebalan 3 mm. Okay, itu saja daripada pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad bin Salimuha. Nombor matrik saya 09DM23F1025. Dan dalam pembentangan ini saya mengambil bahagian
membuat support plane, hook anchor dan juga ambush. So yang seperti yang saya tunjukkan ni, sekarang ini adalah lakaran untuk support plane saya. Di sini saya menggunakan tangent untuk bagikan line ni dengan bulatan sama, dan bulatan kat tengah ni juga saya menggunakan circular, seperti yang dalam lukisan. Bulatan yang ni adalah 15 diameter dia, and satu lagi akan ada bulatan besar di luar ni dengan diameter dia, dia bagi jejari dia 18, so diameter dia adalah 36. 28, 8, 16, 36, betul. So sama juga dekat sini dan sini pun sama. Ni seperti ni contoh. Okay, then untuk yang bulat tengah ni pula, dia dah bagi diameter dia 25. Dia dah bagi diameter dia 25. So yang ni, bulat yang kecil ni diameter dia 6. Ada 3 bulatan dan dia punya jarak dia antara titik tengah ni dan bulat ni 35. So and then kita extrude dia dengan ni yang dah di extrude, okay, macam ni. So yang ni ketebalan dia saya guna 7 mm. Saya ikut dalam gambar rajah yang diberikan. So itu adalah untuk support plane, and seterusnya ialah hook anchor. So seterusnya saya akan terangkan untuk part komponen kedua yang saya buat, iaitu hook anchor. So mula sekali saya buat 1 segi 4 dengan berukuran 46-46, and then saya extrude dia untuk menjadikan seperti petak ini. Contoh, saya dapat, lepas saya extrude, saya akan dapat macam ni. Saya menggunakan 22 meter ketebalan dia, yang balance punya. Saya ambil yang symmetric punya, and then saya selepas dah extrude, saya tambah satu bulatan di tepi untuk dengan diameter 16 dan juga 12. Dan saya extrude yang kedua. Saya extrusion yang kedua di bulatan sini. Saya bawa keluar yang ni 12, and yang satu lagi saya bawa keluar dia 12 tambah 10 jadi 22. So and then dekat bahagian yang lebih panjang ni, saya letak thread. Saya menggunakan thread yang ni. Saya menggunakan thread dan ambil saiz 12, M12, sebab dalam gambar dia suruh kita menggunakan M12. Lepas tu setelah itu saya chamfer sebanyak 1 mm saja di permukaan hujung ini. And then saya mirrorkan komponen sini ke belah sana, ke sebelah satu lagi. Sebab saya rasa bila saya menggunakan mirror ni, masa akan lagi jimat lah. Okay, saya menggunakan mirror dan dia akan mirror ke side belah sini. Lepas tu saya buat sketch yang ketiga pula, iaitu di atas bongkah untuk timbulkan bahagian atas pula dengan bulatan. Ada 3 bulatan, diameter 32, diameter 38 dan juga diameter 25. And saya extrude satu persatu bahagiannya. Contoh, saya extrude bulatan yang ni, dan saya extrude ke bawah untuk bagi dia tembus sebanyak 22. Lepas tu yang ni adalah di bahagian bawah. Di bahagian bawah, bulatannya di bahagian bawah saya buat 4.5. And lepas tu kat sini saya ada fillet untuk sebab dalam gambar dia suruh kita fillet dekat sini sebanyak 3 mm. So and dapat hasil untuk bongkah yang ketiga, iaitu hook anchor. Dan yang keempat, saya membuat ambush. So ini adalah hasil dia yang telah siap. Untuk lakaran dia, ini adalah lakaran pertama. Saya membuat bulatan saya membuat bulatan
dengan satu berukuran diameter 52, berukuran 16, diameter 16, 25 dan juga 35. Bulatan ni ada 3 dengan diameter dia 6. Saya menggunakan circular juga seperti saya membuat support plate, menggunakan konsep yang sama dengan jarak ukuran dia 35 daripada titik tengah. Lepas tu saya extrude dia. Mula-mula saya extrude dia untuk naik yang bulatan tengah dulu, iaitu bulatan 25. Saya menggunakan ketebalan sebanyak 5mm tambah 7mm, 12mm. Lepas tu extrusion yang kedua, saya naikkan bulatan yang 52 sebanyak 5mm seperti di dalam gambar rajah. Dan saya fillet sedikit di bahagian belakang sebanyak 2mm. So bila dah fillet akan nampak macam ni bulatan dia. So itu adalah untuk part yang ketiga dan mengakhiri pembentangan yang saya lakukan, perkara yang saya lakukan dalam pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Daripada saya, Muhammad Irsyad bin Salimuha. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haris Azimi bin Mazan. Nombor kad matrik saya 09DM23F1022. So, saya akan teruskan dengan plate spacer, bush, lock nut M12 dengan lock nut M15. So, first kita pergi dekat plate spacer. Plate spacer, dimension dia saya menggunakan diameter besar, saya menggunakan 22 diameter. Dimension dalam dia saya menggunakan 15 diameter. So, seterusnya saya buat pasal extrude. Extrude dalam ni kita menggunakan simetri dengan distance dia 82mm. Lepas tu extrude kedua yang besar ni saya menggunakan 46mm, sama simetri juga. Lepas tu hujung-hujung ni kita menggunakan trik 1 dengan ketebalan sebanyak 15 seperti apa yang dimaklumkan dalam ni. Sama kat trik 2 pun sama, menggunakan 15mm. Lepas tu saya menggunakan chamfer pada kedua hujung-hujung bahagian. Okey, itu saja untuk pasal plate spacer. Seterusnya kita akan pergi dekat bush. Bush pula sketching dia yang paling besar saya menggunakan 30mm. 30 diameter. Yang tengah-tengah kita menggunakan 25 diameter. Yang kecil sekali kita menggunakan 20mm. Lepas tu kita menggunakan extrude. Extrude first. Pada bahagian luar dengan tengah kita menggunakan default sebanyak 3mm. Lepas tu extrude kedua kita menggunakan kat bahagian tengah-tengah kita gunakan default juga sebanyak 31mm distance dia. Itu sahaja untuk bush. Seterusnya lock nut M12. So sketching untuk lock nut M12 ni yang bahagian paling besar ni kita menggunakan diameter sebanyak 25. Lepas tu bulatan yang tengah ni kita gunakan 12. Lepas tu kita pakai rectangle untuk dapatkan kotak pada bahagian hujung ni dengan sebanyak panjang 4mm, ketinggian sebanyak 2mm. Lepas tu kita menggunakan vertical construction ni, vertical constraint untuk bagi dia simetri. Lepas tu pakai tangent pada bahagian bulatan supaya dia dapat sini.
Lepas tu kita gunakan circular dia untuk kita dapat copy 4 bahagian lagi yang sama. Untuk bahagian sketching dah siap. Lepas tu kita tinggal extrude. Extrude bulatan ni pakai simetri dengan extrude sebanyak 8 mm. Lepas tu kita menggunakan thread. Thread kita menggunakan size 12 M12. Seterusnya lock nut M15. Sketching lebih kurang yang tadi. Pada bahagian luar kita menggunakan sebanyak 27 diameter. Pada bahagian tengah 15 diameter. Lepas tu buat kotak juga. Panjang 4 diameter 4 mm dengan ketinggian 2 mm. Lepas tu menggunakan vertical construction constraint nak bagi dia dapat simetri dengan bahagian tengah dengan atas. Lepas tu kita gunakan circular untuk copy 4 bahagian yang sama. Lepas tu tinggal trim bahagian dia. Itu dah siap untuk sketching. Kita extrude. Extrude pakai simetri juga. Tapi distance dia kita pakai 7 mm. Ketebalan dia 7 mm. Dan siap extrude kita menggunakan thread pada size 15 M15. Okey, itu saja untuk daripada saya pasal plate spacer, bush, lock nut M12, lock nut M15. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Danish Muhammad Azzuddin. Nama Matrix kuasa 9 DM23F1023. Hari ini saya akan sambung bahagian assembly untuk mini project crane hook. Okay, mula kita pilih create new file, pilih matrix. Kemudian kita pilih standard mm. Create from file. Okay, pertama saya akan tekan place dulu. Kita ambil support plate. Ini adalah bahagian utama dalam crank hook. Kita letak dulu. Okay. Bagi saya nak letak dia support plate ni static, saya tekan constraint. Saya pilih origin. Saya buat YZ sama dengan origin. YZ dengan YZ. Apply. SZ dengan SZ. Ini. Okay. Apply. Kemudian SY dengan SY. Okey. Baru kita akan mulakan pemasangan seterusnya. Seterusnya saya akan tekan place. Okay, untuk saya ambil hook anchor terlebih dahulu. Kemudian saya akan pilih ambush untuk bahagian pada support plate nanti. Seterusnya ambush 2. Kita letak bush yang akan diletak pada crane hook nanti. Seterusnya crane hook 1. Inilah bahagian utama dalam membuat mini project ini. Seterusnya lock nut yang akan diikat pada hook anchor nanti. Okey, ini M12 akan di screw pada bush. Kita bersama dengan support plate nanti. Seterusnya kita ambil lock nut untuk M15 yang akan diikat dengan plate spacer nanti. Dan second last plate spacer ambil 2 dan juga air sekali washer 2. Okey, kita mulakan pemasangan. Yang pertama tekan constraint. Okey, pause sebentar. Okey. Sini kita bayar sama juga. Tekan sini. Ini. Masuk. Screen. Okey, saya salah. Kita cek dulu.
Pilih constraint made. Okey, apply. Kemudian benda ni akan bergerak. Jadi untuk kita nak bergerak, kita akan tekan constraint terlebih dahulu. Constraint, ambil yang made dan pilih tapak untuk subwoofer plate ni. Pilih sudut lain. Okay, kita ambil yang ni. Okay. Sekarang dia dah lock pada subwoofer plate tersebut. Ulang step yang sama untuk yang kedua ni. Seterusnya, saya masukkan washer kepada plate spacer. Langkah yang sama, ambil constraint. Dia nak panah. Masukkan pada. Okay. Dan apply. Dilakukan langkah yang sama juga, step yang sama. Okay, apply. Dia keluar dulu. Constraint. Tapak ni, biasa. Dan apply. Okay, kita akan lakukan sekali lagi. Okey. Pilih tapak support plate. Apply. Okay, seterusnya saya akan termasukkan lock nut pada plate spacer terus. Untuk mudahkan kerja nanti. Apa yang sama? Pilih. Apply. Lock nut dua. Masuk pada plate spacer. Okey. Kemudian kita tarik lock nut ni. Pada ni. Kita pilih pasir untuk pada support. Berangkat sama. Kita pilih. Sekarang pilih. Seterusnya kita masuk. Kita akan masuk hook anchor pada support plate. Ke constraint. Okay. Pilih pada sudut lain. Okay, apply. Kalau saya akan hilangkan dulu. Seterusnya kita tarik sikit. Sudut lain. Untuk kita dapatkan pada support plate nanti. Ambil constraint. Kita tapak pada hook anchor ni. Kemudian apply. Tengok masuk tak? Okey, masuk. Seterusnya kita masukkan ambush pada khatam hook anchor. Constraint. Apply. Dan tarik ambush ni. Kita masukkan dia pada lubang support plate ni. 3 lubang. Apply. Dan pilih constraint made. Okey. Seterusnya kita masukkan lock nut pada ambush. Kita masukkan pada ambush ni. Apply. Dan tarik. Kita ambush. Kita pada lock nut. Maaf, dia jatuh saya hand sikit. Constraint. Kita ambush. Dan sudut lain.
Seterusnya saya akan masukkan crane hook ni pada hook anchor constraint. Apply dahulu. Okay, right side. Ini akan bergerak, okay. Jadi kita pilih dari atas. Kita ambil constraint. Tempat dia ni di bawah badan hook anchor. Okay, baik. Sini kita masukkan bush pada crane hook ni. Saya masukkan bush ni pada yang ni. Okay, apply. Dan constraint tempat dia. Dan kita tekan sini. Okay, apply. Jadi bush dah masuk pada crane hook. Kemudian kita akan masukkan lock nut pada crane hook ni. Atas dia, antara anchor nut. Constraint. Macam biasa, ambil anak panah. Okay, apply. Lepas seterusnya YZ. Next. Tekan OK. Okay, jadi mirror telah berjaya dilakukan. Okay, lakukan sama ni sini. Mirror untuk bahagian plate spacer ni kita akan letakkan ketiga-tiga ni nanti. Okay, mula kita tekan plate spacer yang 5, 2 ni. Tekan origin. Kemudian kita ambil bahagian kita nampak ni. YZ. Okay, kita ambil bahagian SY. Tekan. Kemudian right click. Pilih visibility. Okay, terusnya tekan mirror. Kita pilih komponen washer, nut, support plate, ambush, nut, washer, support plate. Kita pilih tiga-tiga bahagian. Okay, kemudian kita tekan pada maaf saya langkah. Okay, untuk mirror yang kedua ni kita tekan mirror. Kita pilih dulu komponennya. Antara komponennya adalah support plate, washer, nut, washer, nut, washer, nut, ambush, nut. Kemudian tekan mirror plane. Okay, kemudian kita tekan next. Okay. Okay, sekarang dah siap, dah jadi. Okay, sekarang kita hilangkan plane untuk SY ni. Tekan right click balik. Kita tekan click visibility. Okay. Sekarang dah siap bagi mini project crane hook. Kita menggunakan teknik mirror. Okay, yang ni tak pakai sebab kita dah tekan mirror kan. Jadi dia dah ada dah. Kita boleh delete. Okay, beginilah rupa bentuknya. Kita menggunakan teknik mirror untuk kedua-dua bahagian ni. Okay, itu saja pada bahagian assembly. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad bin Salimha. Nombor matrik saya 09DM23F1025. Dan saya akan menerangkan tentang lukisan drawing block yang telah kami lakukan
dan untuk menunjukkan komponen-komponen yang kami gunakan di dalam sewaktu membuat projek Inventor ini. So pertama sekali dekat dalam ni kita orang tunjuk juga yang bahawa dimension kita orang guna semua dalam keadaan milimeter dan juga dengan skala 1:1:5. So dekat sini pun ada kami letak table juga untuk menunjukkan part-part yang kita orang gunakan dan juga berapa bilangan untuk setiap part yang kita orang gunakan. So pertama sekali kat sini boleh tengok ni adalah crane hook. Ya. Yang kedua adalah support plate. Yang ketiga adalah hook anchor. Yang keempat adalah end bush. Yang kelima adalah ini iaitu plate spacer. Yang keenam adalah bush. Yang ketujuh adalah lock nut M12. Yang ke-8 lock nut M15 dan juga yang terakhir lock nut M16. Dan yang terakhir sekali iaitu washer. So hook kita orang hanya gunakan satu. Untuk support plate kita orang menggunakan dua. Boleh lihat dekat final assembly kita orang kat sini ada dua support plate. Hook anchor pun kita orang gunakan satu yang warna oranye ni. End bush kita orang guna dua, yang warna pink ni satu di bahagian depan dan satu lagi di bahagian belakang. Plate spacer kita orang menggunakan tiga, 1, 2 dan 3. Untuk bush kita hanya gunakan satu di bahagian dalam ni. And then lock nut M12 kita gunakan 2, M15 kita gunakan 6, M16 kita gunakan 1 dan washer kita gunakan 7. Dan untuk skru yang kita orang ambil daripada insert from content center tu kita orang menggunakan 6 skrunya. So itu adalah barang-barang yang kita orang gunakan, yang kami gunakan sewaktu membuat projek ini. Dan sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.